Ya Muhammad, Doktor, dengan apa penjelasan tadi, dengan apa yang berlaku di Dewan Rakyat, dengan apa yang telah berlaku 3-4 hari ini, adakah yang Muhammad Datuk Seri merasakan bahawa ketidaktentuan politik hari ini dah dalam melibatkan soal keabsahan ni dah semakin ke penghujung, atau masih dia duduk dalam kerangka ketidaktentuan lagi? Silakan. Saya akan menjawab persoalan tersebut berpandukan kepada perkara yang sangat teras dalam negara kita, di mana kita sebagai sebuah negara ada satu yang kita namakan sebagai perlembagaan persekutuan. Kerana di dalam perlembagaan persekutuan itu termaktub segala social contract-nya, keperluan memerintahnya, kuasa-kuasa yang diberikan serta kebebasan hak individu dan berpolitik sebagainya. Jadi antara teras dalam perlembagaan persekutuan kita ialah kuasa yang di Pertuan Agong. Itu sangat penting. Tadi dirujuk oleh Datuk Zahrin, kekanda saya, tentang perkara 40. Itu sebahagian daripada apa yang diperuntukkan oleh perlembagaan dalam kuasa-kuasa yang ada kepada yang di Pertuan Agong. Selain daripada perkara 150 tentang hak proklamasi, yang kedua-duanya sebenarnya ada kaitan dengan satu isu yang telah menimbulkan krisis. Krisis yang kita sudah pun alami sejak Disember 2019, iaitu krisis COVID, dan diburukkan lagi dengan peristiwa syaratan, apa yang melahirkan apa yang kita namakan sebagai krisis politik. Dan krisis politik itu bukan calang-calang krisis. Orang selalu dakwa menyatakan bila saya, Datuk Abdullah, Datuk Zahrin dalam wacana kita bercakap ini, dia orang kata, ini politik, tak boleh ke kita tolak dulu sebab sekarang ni COVID. Itulah yang kita dengar di dalam persepsi orang ramai. Tetapi malangnya mereka tidak menyedari bahawa pengendalian COVID tidak mampu dan tidak boleh fokus diselesaikan jikalau perkara teras yang membina negara ini, termasuk cara mengendalikan COVID itu sudah runtuh. Dan saya merujuk kepada perkara ini, iaitu tentang demokrasi berparlimen, di mana asas yang kita terima di negara kita, tak kiralah dia nak kata ini kerajaan Melayu Islam ke, dia nak kata ini kerajaan Melayu, Pakatan Melayu yang terbesar, kita menolak DAP, kita menolak PAN, kita menolak PKR, tak apalah. Itu kita kata retorik. Tapi pada penghujungnya, yang kita menjadi perhatian tumpuan semua pihak, termasuklah istana, kerana di situ disebut kuasa yang Pertuan Agong, ialah perkara 40. Yang mana dirujuk kepada 40 kurungan 43 kurungan 4. Di mana di dalam 43 kurungan 4 itu menyatakan dengan jelas, dan ini bukan perkara cabang, ini perkara yang prinsipal dalam kita punya perlembagaan, iaitu menyatakan bahawa seorang Perdana Menteri yang apabila sudah cease to have confidence majority of the parliament, apabila dia sudah hilang kepercayaan majoriti di dalam parlimen, maka dia hendaklah meletakkan jawatan, dan melainkan dia nak bubarkan parlimen. Dan kita pun tahu pembubaran parlimen itu ditetapkan keputusannya akhirnya oleh, walaupun dinasihati Perdana Menteri, tapi kuasa itu ada kepada yang di Pertuan Agong. So perkara 43, maaf tadi saya kata bukan 40. Perkara 43 itu semuanya terletak kepada menafsirkan kuasa secara berperlembagaan yang ada kepada yang di Pertuan Agong, melibatkan kedudukan dan keabsahan sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Di situ berdiri tegaknya isu kita, berdiri duduknya isu kita. Ini bukan soal siapa nak berkuasa,
siapa yang nak jadi ketua, main politik sana, main politik tidak. Ini adalah isu seperti yang disebut oleh Datuk Zaharin tadi, bahawa kami ahli-ahli parlimen atas siapa saja dan apa saja yang dia wakili dari sudut ideologinya, pemikiran politiknya, rakyatnya, kami semua telah bersumpah untuk menjaga perlembagaan persekutuan. Apatah lagi jikalau perkara itu perkara basic, perkara prinsipal, perkara teras yang melibatkan raja berperlembagaan, di mana di situ dengan jelas menunjukkan kuasa yang ada kepada Yang di-Pertuan Agong, antara lainnya tentang isu keabsahan sebuah kerajaan itu dilihat tentang demokrasi, dari sudut demokrasi, tentang majoriti yang dimiliki. Nah, inilah yang kita bahas sekarang. Inilah yang dijadikan isu dan kami bawa di parlimen baru-baru ini, dan saya nak tegaskan kepada rakan-rakan yang mendengar bahawa kegagalan Datuk Tan Sri Mahyadin bukan sahaja hari ini dia gagal membuktikan majoriti, sejak daripada dia rampas kuasa pada Februari 2020, itulah yang kami duk minta. Datuk Abdullah Sani dalam parlimen duk minta, mana keabsahan, mana majoriti kamu? Macam mana kamu boleh merentah dalam keadaan kamu tidak ada majoriti? Sebab ini perkara teras. Kenapa? Saudara Umar kena ingat, 1 sen dikeluarkan oleh kerajaan, mestilah 1 sen itu absah. 1 sen itu ada dia punya mandat. 1 sen itu ada dia punya undang-undang yang membolehkan dia keluar 1 sen. Ini bukan 1 sen. Ini dia keluar sampai baru ini kita telah lulus hampir 300 bilion. Untuk peruntukan bajet 2021 yang melibatkan soal pengandalian COVID sampai 5 bilion. Nah, kalau 1 sen pun dia bertanggungjawab, ini kan 300 bilion. So, di mana dia dapat keabsahan itu kalau dari dulu dan sampai sekarang dia gagal untuk membuktikannya? Dan hari ini perkara ini telah terbukti dengan jelas, walaupun orang kata selagi tak bawa parlimen, ya itu formality, itu prosedur. Tetapi dalam konteks teras negara, satu Malaysia, satu dunia dah tahu dia tidak ada majoriti. Dan bila dia tidak ada majoriti, kita merujuk kepada 43-4 itu. Dan bila kita rujuk kepada 43-4 itu, di sinilah kita menyatakan walaupun dia tahu dia hilang majoriti, dengan bukti yang jelas, UMNO baru-baru ini telah mengeluarkan semua senarai ke-14 ahli-ahli parlimen dia yang telah tarik sokongan dan dibuat pengakuan perakuan bersumpah, maka sepatutnya Tan Sri Mahyadin ni dan kabinet dia ni, kalau dia benar-benar seperti kami mempertahankan perlembagaan, dia tak payah tunggu 6 September Omar. Dia kena buat segera. Dan segera itu boleh dengan mudah, tak payah nak susah-susah. Jadi YB Datuk, dengan apa kedegilan, liatnya dia nak meletakkan jawatan tu, adakah Datuk rasa apa yang berlaku ini dah sampai ke penghujung untuk diselesaikan atau masih dalam keadaan kritikal lagi? Bagi saya, Saudara Omar, perkara ini kita tidak boleh lewat-lewatkan dan tangguh-tangguhkan kerana ia soal perlembagaan. Dia bukan soal kepentingan PH ke UMNO ke Bersatu, bukan. Itu there is non-issue for us. Tapi isunya ialah perlembagaan. Kalau kita macam saya kata lah, kita nak retorik Melayu, Islam, silakan. Tapi at the end of the day, perkiraan demokrasi yang kita pilih, itu yang menjadi perkiraan dan pertimbangan, termasuk pihak istana yang terpandu dengan kehendak ini. Jadi kalau tanya kepada saya, kita dah sampai klimak dah, Omar. Kalau ditangguh walau 1 minit pun, keadaan akan menjadi satu. Persoalan keabsahan dia itu melibatkan wang berbilion ringgit. Keabsahan dia melibatkan dasar-dasar yang dia kemukakan, dan sebab itu dia kena cepat buat untuk memastikan. Kalau betul, tapi saya setuju Datuk Zaharin kata, kalau dia bawa ke parlimen, dia pun sudah tahu bahawa dia tidak ada majoriti. Durian RM30, RM30, dia tak laku, tak ada siapa yang nak beli dah, contohnya. So, dia dah tahu. So, to avoid humiliation in front of the public and the people in the parliament, I would suggest Tan Sri Mahyadin letak jawatan sekarang. Dan dia boleh berbuat demikian kerana perlembagaan telah termaktub. Tidak ada apa malunya dia nak buat begitu, menetapkan begitu. Tapi kalau dia nak tunjuk act, dia nak tunjuk lagak, dia nak bawa pergi parlimen,
Dah lah tu dia lambat-lambatkan pula. Tapi kalau dia bawa pergi parlimen pun, dia akan dimalukan dengan undian yang dia sendiri bawa untuk usul percaya, tiba-tiba orang tak percaya. Macam mana berlaku di Peja di negeri Perak. Dia bawa usul percaya, lalah orang tak percaya kat dia. Di mana dia nak tak muka, lalah tinggal, lari, tiba-tiba dilantik menjadi menteri. Tapi dah upgrade sekarang. Dah upgrade lah sekarang ni. Jadi dah penasihat Perdana Menteri. Betul. Jadi apa ni? Ya, Itu yang mengarut tu. Saya nak landing untuk round ni sebab saya nak dengar sahabat saya yang lain untuk memberi pandangan. Datuk Abdullah pun ada banyak pandangan. Saya nak menyatakan kita jangan menganggap ini berebut kuasa, sebab kalau tanya kepada kami, sepanjang kami mempertahankan isu perlembagaan ini, tak ada pun kami berebut untuk berkuasa. Yang kita pertahan dari awal, kenapa engkau tak nak buat undi percaya di parlimen? Yang dia tolak setiap kali kita membawa usul. So, ini isu perlembagaan. Yang kedua, dia telah melanggar undang-undang dalam isu 1503, di mana apabila ordinan darurat parlimen dibuka, maka dia mesti dibawa ke dalam parlimen untuk dibatalkan. Dan itu pula dititah oleh Yang di-Pertuan Agong. Ketiga, dia tidak menghormati raja berperlembagaan yang termaktub di dalam perlembagaan persekutuan. Dan bagi saya, dan yang keempat, kemuncak baru ni, hari Isnin 2 Ogos baru ni, dia telah melakukan dan memalukan dunia apabila dia tutup jalan untuk ahli parlimen pergi ke parlimen di tempat kerja mereka di atas alasan kononnya nak menyekat perhimpunan haram. Di mana perhimpunan haramnya? Kami nak masuk pejabat, kami nak pikat dataran. Itu suka hati kami lah. Itu kami sebagai ahli parlimen. So, 4 perkara ni, saudara, sudah cukup untuk kita menyatakan Tan Sri Mahyudin mengheret negara ini kepada krisis perlembagaan dan teras negara yang semua orang kena sokong supaya negara kita kembali kepada asasnya. Itu saya punya landing point. Terima kasih, Ya Muhammad, Datuk Seri Dr. Mujahid.